Ya, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya membuat satu live khas atas permintaan ramai selepas live semalam, di mana permintaan ini spesifik kepada isu yang telah saya bangkitkan semalam, dan ramai meminta penjelasan lanjut, ya. Khususnya, adakah saya telah membuat rujukan yang saya kata saya akan buat dan apakah sebenarnya yang sedang berlaku, ya. Ada kata nak pindah perlembagaan, ada kata perlu pindah artikel 10, ada kata perlu pindah artikel 48, ya. Kemudian pelbagai kenyataan yang dibuat, contohnya Azalina membuat kenyataan, dia ni buat kenyataan, dia tu buat kenyataan. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku berhubung RUU anti lompat yang telah dicadangkan? Jadi di sini saya ingin memberi penjelasan, ya, kepada isu-isu yang dibangkitkan dengan cara yang lebih mudah difahami. Sebab apa? Semalam saya cuba membuat satu penjelasan, tetapi maklumlah kan, perkara tu masih baru lagi dalam pertimbangan saya. Jadi penjelasan saya mungkin juga kurang difahami sebab rumit, ya. Jadi jika ada sesiapa keliru, ya, ada sesiapa keliru berkenaan dengan apa yang berlaku, pindaan perlembagaan yang dicadangkan dan RUU anti lompat dan sebagainya, saya hari ini akan cuba menjelaskannya dalam cara yang mudah difahami oleh orang biasa, dan saya berharap anda mendengarnya dengan teliti sehingga ke akhir siaran. Kemudian bila saya beri isyarat, anda boleh bertanya soalan. Okey, baik. Saya mulakan, ya. Isu RUU anti lompat parti ni dia ada dua bahagian. Satu ialah cadangan pindaan perlembagaan bagi membolehkan RUU anti lompat parti ini jika diluluskan ianya menjadi sah, ya. Jadi pindaan perlembagaan dan kemudian pembentangan RUU anti lompat parti. Jadi sebelum saya sentuh pindaan perlembagaan ini, saya nak sentuh terus kepada perkara yang menjadi tumpuan orang ramai yang sedang diperjuangkan oleh kluster Mahkamah dan Pakatan Harapan, iaitu RUU anti lompat parti. Jadi sepintas lalu bila kita dengar RUU anti lompat parti, apa maksud dia? Jadi ini adalah cadangan, ya, satu undang-undang yang dikatakan perlu bagi mengelak seseorang MP daripada lompat parti setelah memenangi, ya, kerusi dalam parlimen, ataupun seorang wakil rakyat di peringkat negeri setelah memenangi kerusi dalam Dewan Undangan Negeri, dia lompat parti. Jadi berdasarkan pemahaman kasar kita, perjuangan Pakatan Harapan adalah untuk mengelakkan perkara ini berlaku kerana ianya dikira sebagai mengkhianati mandat rakyat, ya. So untuk mengelakkan pengkhianatan ini, maka perlu ada undang-undang yang menghalang MP ataupun ADUN daripada lompat. Dan jika MP atau ADUN itu lompat, maka dia perlu kosongkan kerusi dia dan perlu ada pilihan raya umum, pilihan raya kecil. Jadi ini secara kasar tanpa memasuki detail, ya, RUU anti lompat. Ini yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan kononnya, ya. Jadi pelik juga bila Pakatan Harapan memperjuangkan ini, sedangkan selepas mereka memperjuangkan benda ni, selepas mereka memperjuangkan perlunya RUU ni diluluskan di Melaka, mereka bersetuju untuk menerima
ya, adun-adun yang lompat parti. Jadi saya tak percaya ketelusan siapa-siapa dalam isu ni. Jadi apakah muslihat di sebalik ini, dan benarkah RUU anti lompat parti yang dicadangkan, bentuk yang dicadangkan sekarang ni oleh pihak kerajaan, benarkah ianya mencabar sistem raja berperlembagaan? Jadi ini yang saya nak jelaskan. Jadi setelah mendapat desakan Pakatan Harapan dan setelah perlunya pembentangan dan kelulusan RUU anti lompat ini dimasukkan sebagai syarat di dalam MOU Pakatan Harapan bersama kerajaan, maka sudah ada 2 sidang khas yang telah dijadualkan untuk membentangkan RUU anti lompat. Namun dalam kedua-dua sidang itu RUU anti lompat telah ditangguh. Okey. Tetapi cadangan asas RUU anti lompat sudah wujud, dan ada definisi-definisi berhubung apakah maksud dia anti lompat parti. Sebab kesemuanya berkisar di sekitar menghalang ahli parlimen ataupun adun lompat parti. Jadi kita perlu tahu apakah definisi lompat parti. Jadi sudah ada cadangan dari pihak kerajaan definisi-definisi lompat parti. Jadi tahukah saudara-saudari, ada satu definisi pelik ya, di dalam 3 definisi yang diberi. Sebab setahu kita lompat parti ni, sekiranya kita nak kata seorang MP atau seorang adun telah mengkhianati mandat rakyat, maknanya rakyat memilih dia kerana mereka tahu dia berasal contohnya dari parti UMNO. Maka jika wakil rakyat itu setelah menang kerusi dia lompat dari UMNO pergi ke parti lain, maka itu saya boleh terima. Dia dikira telah lompat parti. Dia telah mengkhianati mandat rakyat. Itu saya boleh terima. Tetapi ada satu definisi pelik yang saya tidak boleh terima, dan ramai pihak apabila saya membongkarkan benda ni atau menceritakan benda ni, ramai bersetuju ini teramat pelik. Iaitu jika selepas seseorang itu menang kerusi, contohnya kerusi Dewan Rakyat, jadi dia menang kerusi selepas pilihan raya dan kini bergelar ahli parlimen atau MP, kemudian dia dipecat oleh parti atas apa jua sebab lah, dia dipecat oleh parti, maka dia dikira sudah lompat parti. Sebenarnya bukan dia yang nak lompat parti, tapi dia dipecat. Ini isu dalaman parti. Sebab dalam sistem keadilan kita, isu dalaman parti ni, keputusan parti ni tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi ini urusan dalaman parti, dia dipecat atas sebab-sebab yang bersangkut paut dengan parti. Bukan dia nak lompat parti, tapi dia dipecat. Tetapi menurut definisi ini, dia dikira lompat parti. Ini bukan hanya tidak adil, ianya kejam dan pelik. Lebih pelik lagi, Najib, Zahid, Anwar atau Pakatan Harapan dengan kluster mahkamah boleh bersetuju dengan definisi ini, tidak ada masalah dengan definisi ini, tidak mempertikaikan definisi ini. Jadi timbul persoalan, kenapa? Dan tahukah anda bahaya sebenar definisi ini? Bahayanya ada dari 2 sudut. Pertamanya, saya dah ceritakan, dalam parti, jika berlaku pemecatan, walaupun pemecatan itu tidak adil, benda ni tidak boleh dicabar di mahkamah. Kenapa tidak boleh dicabar di mahkamah? Sebab kalau kita lihat ada satu akta pemecatan seseorang dari sebuah parti politik atas apa jua sebab adalah muktamad, konklusif dan tidak boleh dibawa ke mahkamah selaras dengan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Jadi contohnya, anda tidak diberi peluang, anda presiden parti kata anda lakukan satu kesalahan, ianya tidak adil. Mungkin mereka sedang cuba menyingkirkan anda dari parti sebab anda tidak sehaluan dengan presiden. Jadi mereka guna satu alasan untuk mencari kesalahan anda dan mereka nak singkirkan anda. Kemudian anda tidak diberi peluang menurut kelaziman parti untuk mempertahankan diri. Anda terus dipecat oleh lembaga disiplin. Jadi tidak adil.
Tetapi adakah anda boleh membawanya ke mahkamah? Buang masa. Sebab itu isu dalaman parti. Tetapi sekarang kerana definisi pelik di dalam RUU anti lompat parti, jika anda telah dipecat atas apa jua sebab, atau sebab anda lantang, anda menentang presiden, ataupun anda bukan menentang presiden tetapi anda selalu bercerita kebenaran dan kadang-kadang kebenaran yang anda cerita tidak disukai oleh presiden, maka mereka cari jalan untuk singkirkan anda. Ya. Tapi anda dikira telah lompat parti jika anda dipecat. Bukannya anda nak lompat parti, bukannya anda nak khianat mandat rakyat, tetapi setelah mereka pecat, anda dicap sebagai pengkhianat mandat rakyat kerana anda dikira lompat parti. Cuba cerita kat saya, adil ke benda ni? Tetapi nampaknya Anwar, PH, kluster mahkamah tak ada masalah dengan definisi ni. Dengan cara ini, presiden sesebuah parti, lembaga disiplin dia dan sebagainya, atau secara parti politik boleh memanipulasi komposisi Dewan Rakyat sesuka hati dan secara tidak langsung memiliki keupayaan yang luar biasa untuk mempengaruhi urusan Dewan Rakyat secara remote control. Ya? Sebab kalau ada pihak yang bercerita kebenaran yang tidak disukai oleh parti, maka pihak-pihak berkepentingan dalam parti boleh mencari jalan untuk memecat wakil-wakil rakyat dari parti mereka tu, supaya boleh diadakan pilihan raya kecil dan kemudian mereka calonkan orang yang sehaluan dengan parti. Maka secara tidak langsung, sedikit demi sedikit boleh mempengaruhi komposisi Dewan Rakyat, supaya perjalanan Dewan Rakyat adalah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan dalam parti. Itu bahaya pertama. Maka dengan RUU ini, dengan definisi pelik ini, parti sudah secara tidak langsung mempunyai keupayaan, ya, untuk memanipulasi perjalanan Dewan Rakyat dalam jangka panjang. Okey? Itu satu. Kedua, ada bahaya lebih besar lagi. Bahaya apa tu? Sekarang ni kita lihat, kita ambil UMNO sebagai contoh. Jadi kluster mahkamah, kita sedia tahu, ya, sekarang ni anda tanya apakah kluster mahkamah. Jadi menurut definisi saya, kluster mahkamah adalah ahli-ahli parlimen dalam UMNO. Kluster mahkamah UMNO lah, ahli-ahli parlimen dalam UMNO yang menghadapi pertuduhan mahkamah, termasuk juga seorang yang sudah disabit bersalah, dan pemimpin-pemimpin parti yang bersekutu dengan ahli-ahli parlimen tersebut. Kesemuanya saya golong sebagai kluster mahkamah UMNO. Jadi kita tahu kluster mahkamah UMNO sekarang menguasai tampuk kepimpinan parti dan lembaga disiplin parti. Maknanya segala apa yang berkait dengan keputusan parti, dasar parti, disiplin parti, semuanya dikuasai oleh kumpulan ini yang digelar kluster mahkamah UMNO. Tapi berbeza daripada dulu-dulu, Perdana Menteri yang juga berasal dari UMNO, bukannya presiden parti, bukannya ahli lembaga disiplin parti, tidak ada penguasaan sepenuhnya terhadap parti. Kali pertama berlaku. Jadi sekarang kita tahu kluster mahkamah sedang menekan Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran parlimen. Dan menurut maklumat, Ismail Sabri enggan tunduk kepada kluster mahkamah untuk mencetuskan pembubaran parlimen. Jika Ismail Sabri terus tidak ingin tunduk pada tekanan kluster mahkamah yang terdesak, maka tidak mustahil beliau boleh dipecat sebagai ahli UMNO, ya, atas apa jua alasan, dan disebabkan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966, Ismail Sabri tak boleh buat apa-apa. Tetapi dia kekal ahli parlimen, dia kekal MP. Dan menurut Perlembagaan Persekutuan, selagi Ismail Sabri kekal MP dan selagi dia ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen,
kedudukan dia sebagai Perdana Menteri tetap kerana Perlembagaan Persekutuan Buta Parti. Tetapi saudara-saudari, andai kata RUU anti lompat diluluskan dengan definisi pelik, iaitu jika anda dipecat dari parti, anda dikira lompat parti, maka anda sudah dikira kosongkan kerusi yang dimenangi pada pilihan raya. Maka jika Ismail Sabri dipecat dalam keadaan di mana RUU anti lompat parti sudah diluluskan, ya, maka Ismail Sabri bukan hanya akan hilang keahlian dia dalam UMNO, dia secara automatik akan hilang kerusi dia dalam Dewan Rakyat dan bukan lagi bergelar ahli parlimen. Dan disebabkan itu, jawatan beliau sebagai Perdana Menteri secara automatik terlucut. Bermakna kuasa mutlak sekarang ni, kuasa mutlak untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi Perdana Menteri terletak pada tangan Yang di-Pertuan Agong dari sudut perlembagaan, dan tidak ada sesiapa yang boleh atasi kuasa mutlak ini. Tetapi sekarang, jika berlaku kelulusan RUU anti lompat dengan definisi pelik itu, dan dengan contoh yang saya berikan, di mana andai kata Ismail Sabri dipecat sebagai ahli parti, dia hilang kerusi dia sebagai MP dan dia hilang jawatan Perdana Menteri, parti sudah ada kemampuan dalam situasi tertentu untuk mengatasi kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam menentukan siapa yang paling layak menjadi Perdana Menteri. Dalam situasi atau contoh yang saya berikan, biarpun Ismail Sabri ada majoriti, biarpun Yang di-Pertuan Agong yakin dan tetap menyokong jawatan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tetapi parti boleh mengatasi Yang di-Pertuan Agong dan memecat terus, menyingkirkan terus Perdana Menteri. Maka kuasa Yang di-Pertuan Agong yang mutlak bukan lagi dari satu sudut, bukan lagi mutlak, kerana ada cara tidak langsung bagi parti masuk campur dan menyingkirkan seorang Perdana Menteri yang ada sokongan majoriti. Maka ini adalah satu perkara yang buruk bagi negara, kerana seharusnya penentuan dalam siapa duduk dalam kerajaan ini harus merupakan kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara, kini sudah tercabar, tergadai. Maka sistem raja berperlembagaan sedang dicabar dengan RUU anti lompat parti. Inilah bahaya sebenar. Dan saya lihat Anwar senyap benda ni, Pakatan Harapan senyap benda ni, Kluster Mahkamah senyap benda ni. Apakah logik yang saya ketengahkan tidak disedari oleh Kluster Mahkamah dan Pakatan Harapan? Apakah kepelikan dalam definisi lompat parti dalam RUU anti lompat parti yang dicadangkan tidak disedari oleh Kluster Mahkamah dan Pakatan Harapan? Atau adakah ini muslihat Kluster Mahkamah yang terdesak untuk mencari jalan mencetuskan PRU 15? Ya? Itulah apa yang saya maksudkan apabila saya kata RUU anti lompat parti ini mencabar sistem raja berperlembagaan dan boleh mengatasi kuasa agung dalam keadaan tertentu, dan ini cukup bahaya. Kalau dulu kita lihat, ya, pelbagai pihak yang berkait dengan UMNO sanggup bergolek-golek di jalan dan melakukan perhimpunan besar, kononnya statut Rom, ICET ni mencabar sistem raja berperlembagaan, kedaulatan, kemuliaan sistem diraja. Tetapi babak ni terang lagi bersuluh, RUU anti lompat parti mencabar sistem raja berperlembagaan, tetapi Najib, Zahid semua angguk-angguk perlu. Dan bila pembentangan RUU ni dilengahkan, mereka merungut. Tetapi mereka tidak sentuh babak dicabarnya sistem raja berperlembagaan. Awak ada dui standard ke Najib, Zahid, Anwar? Jadi ini yang anda perlu faham, ya, satu bahaya yang cukup besar daripada RUU yang dicadangkan atau versi yang dicadangkan.
Jadi RUU ni tidak mungkin tidak harus disokong atau diluluskan, kerana ia akan menjadi satu tamparan kencang jika ianya diluluskan berdasarkan definisi yang telah ditetapkan, melainkan definisi yang kedua itu dibuang dan dipastikan tidak ada cara parti boleh atasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya? Jadi sekarang saya lihat banyak isu ditimbulkan berhubung Perlembagaan Persekutuan. Kononnya jika artikel 10 Perlembagaan Persekutuan dipinda, cadangan pindaan yang diberikan oleh kerajaan kononnya akan membawa satu bahaya, dan ini sedang hangat dibincangkan termasuk oleh pihak tertentu dalam Pakatan Harapan. Saya rasa ini hanya satu cara untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada bahaya yang telah saya cerita tadi. Memang benar, artikel 10 ni adalah melibatkan kebebasan berpersatuan. Dan ada syarat-syarat dalam artikel 10 di mana kebebasan berpersatuan ni bukannya mutlak, di mana undang-undang boleh digubal bagi menyekat kebebasan seseorang individu daripada berpersatuan jika contohnya ianya boleh memudaratkan keselamatan negara dan sebagainya. Jadi ada syarat, tetapi tidak dikaitkan, tidak ada syarat spesifik yang mengaitkan individu tu sebagai ahli parlimen dan mengaitkannya dengan parti. Itu sahaja. Jadi alasan yang diberi sekarang ni, mereka nak pinda artikel 10 untuk memastikan bahawa jika RUU anti lompat parti diluluskan, maka ianya menjadi undang-undang sah yang boleh diguna pakai dan bertepatan dengan perlembagaan, kerana ada satu pindaan yang membolehkan undang-undang baru tu, jika diluluskan, membolehkan undang-undang baru tu diguna pakai. Jadi mereka kerajaan mencadangkan bahawa ada satu klausa baru ditambah dalam artikel 10, iaitu undang-undang baru boleh digubal dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menghalang ahli parlimen daripada menjadi mengaitkan ahli parlimen dengan parti lah. Okey, tapi tidak disebut secara spesifik, tidak dikaitkan secara spesifik dengan Akta Anti Lompat Parti. So itu isu yang ditimbulkan. Jadi bila tidak dikaitkan dengan Akta Anti Lompat Parti, jadi contohnya Azalina undi ataupun undi 18 dan pihak-pihak tertentu dan peguam-peguam tertentu menyuarakan, ini boleh disalahgunakan esok oleh kerajaan-kerajaan lain. Contohnya kerajaan masa depan, dia boleh buat satu ketetapan bahawa jika ahli parlimen sudah contohnya disaman fitnah, maka dia secara automatik tidak boleh menjadi ahli parti lagi. Okey. Tetapi bagi saya ini masalah remeh, kerana andai kata pindaan ini tidak dibuat, masih juga boleh disalahguna oleh kerajaan. Kerajaan masih boleh membuat satu penetapan bahawa jika sesiapa disaman fitnah, maka dia tidak boleh jadi ahli parti. Dan ini secara langsung melibatkan ahli parlimen. Jadi apa yang diutarakan oleh pihak-pihak yang mempertikaikan cadangan pindaan perlembagaan artikel 10 ni sahih, tetapi ianya remeh. Ianya bukannya sehebat yang diwar-warkan. Bahaya yang lebih hebat ni di mana seandainya RUU anti lompat parti diluluskan, ianya mencabar sistem raja perlembagaan, babak ni kluster mahkamah dan PH senyap. Barangkali mereka ingin benda ni diluluskan sebab kedua-duanya ingin PRU 15 dicetus. Kerana sekarang jika kluster mahkamah tarik sokongan daripada Ismail Sabri, katakan 8 ahli parlimen UMNO tarik sokongan, Ismail Sabri dari segi teorinya tumbang, tetapi perkara ni perlu ditentukan menerusi parlimen, undi percaya atau undi tidak percaya. Walaupun kluster mahkamah boleh bawa 8 akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong, mungkin Agong boleh kata, saya tidak ingin layan akuan bersumpah ni, kita ikut perlembagaan, kita
pergi ke parlimen dan tentukan sama ada Ismail Sabri ada majoriti ke tidak. Ikut proses berperlembagaan. Ya, Agong boleh berbuat demikian. Mungkin Agong dah fed up. Jadi dia boleh buat demikian. Risiko tu ada. Dan jika ada usaha untuk mengusulkan undi percaya atau tidak percaya terhadap Ismail Sabri, kerajaan boleh tangguh benda tu. Jadi ini risiko amat besar kepada kluster mahkamah kerana mereka terdesak nak cetus pilihan raya. Tetapi jika RUU diluluskan, maka parti bila pecat Ismail Sabri, automatik Ismail Sabri hilang jawatan Perdana Menteri. Jadi parti secara tidak langsung telah atasi kuasa mutlak yang ada pada Yang di-Pertuan Agong untuk dalam hal-hal lantikan dan pemecatan Perdana Menteri. Jadi inilah penghujahan saya bahaya sebenar RUU yang dicadangkan oleh pihak kerajaan. Betapa peliknya bahawa Pakatan Harapan dan kluster mahkamah tidak sedar atau tidak cerita benda ni dan sedang asyik mencerita tentang bahaya pindaan artikel 10 Perlembagaan Persekutuan yang sebenarnya anda lihat perkara tu remeh. Dan betapa peliknya bahawa kluster mahkamah dan Pakatan Harapan boleh bersetuju dengan definisi pelik dalam definisi pelik lompat parti, iaitu jika dipecat dari parti dikira lompat parti. Jadi ada yang tak kena, ada udang di sebalik batu. Dan sekali lagi, RUU anti lompat parti yang dicadangkan tidak harus diluluskan, perlu ditentang oleh semua pihak kerana ianya mencabar sistem raja berperlembagaan. Jadi itu sahaja hujah saya dan saya akan layan soalan jika anda ada soalan. Bagi tempoh 10 minit. Jadi ada soalan tak? Steve Chong, Ismail Sabri must act tough. Yes. Jadi saya telah meringkaskan, memudahkan perbincangan dengan cara yang saya harap anda boleh faham. Kerana semalam saya akui, sebab benda tu dengan merujuk kepada artikel ini, merujuk kepada artikel itu, bila buat rujukan ni kadang-kadang penjelasan tak lancar. Ya, jadi saya harap hari ini lancar dan anda faham bahaya sebenar yang bakal menimpa yang sedang saya ketengahkan. Dan jika ada pihak lain yang merasakan mungkin saya terlepas pandang sesuatu, boleh buat live dan boleh ajukan benda ni. Tetapi berdasarkan rujukan-rujukan yang saya buat, apa yang telah saya ketengahkan adalah satu bahaya yang amat nyata dan kepelikan yang tidak boleh dinafikan. Haling, RUU mesti dilaksanakan dengan ketat. Lagi satu, ya, saya sementara menunggu soalan. RUU yang dibentangkan sebenarnya ini semua saya lihat muslihat untuk mempercepatkan PRU 15 kerana ianya tidak mampu membawa keyakinan rakyat. Sebabnya rakyat tidak yakin bukan sebab individu ni lompat parti, individu tu lompat parti, tak. Rakyat tidak yakin sebab rakyat beri mandat kepada Pakatan Harapan sebagai satu gabungan untuk menerajui kerajaan. Tetapi Pakatan Harapan telah mengkhianati mandat rakyat. Kita jangan kira siapa keluar, siapa tak keluar. Itu rakyat tak kisah. Yang penting kita beri mandat kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan telah gagal menghalang pengkhianatan yang seterusnya telah menyebabkan kerajaan mandat rakyat tumbang. Jadi rakyat frust, rakyat tak percaya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan rakyat, perlu digubal RUU anti lompat sebegitu rupa supaya apabila rakyat lihat, dia yakin langkah Sheraton tidak boleh berulang. Berdasarkan cadangan RUU yang dibentangkan, tidak ada apa-apa yang boleh menghalang berulangnya langkah Sheraton. Kerana esok terbentuk gabungan baru, kemudian salah satu parti daripada gabungan itu boleh membuat keputusan untuk keluar dari gabungan itu sekaligus meruntuhkan kerajaan. Ataupun parti berkenaan boleh tarik sokongan daripada Ismail Sabri, itu bukannya dikira lompat parti. Jadi tidak ada apa-apa dalam RUU yang dicadangkan yang boleh menghalang pengkhianatan yang menyebabkan kerajaan terdahulu runtuh. Jadi RUU ni langsung tidak mampu meningkatkan keyakinan rakyat bahawa langkah Sheraton tidak boleh berulang.
Jadi RUU ni saya lihat membuang masa dan ada muslihat, kerana Pakatan Harapan berkata ini boleh membawa balik keyakinan rakyat. Cuba cerita tang mana apa yang dalam RUU ni yang boleh membawa balik keyakinan rakyat. Kerana RUU anti lompat ni tidak boleh menghalang orang dari tarik sokongan daripada Perdana Menteri. Jika orang tarik sokongan daripada Perdana Menteri, itu bukan dikira lompat parti. Langkah Sheraton boleh berulang lagi. Jadi mereka sedang memperdayakan rakyat. Dan yang paling nyata, ini RUU yang dicadangkan mencabar sistem raja berperlembagaan. Ya. Raja Walyudin Raja Mustafa. Assalamualaikum, salam pejuang. Terima kasih. Ada tulisan Cina nama dia, saya tak faham. Kalau benar RUU dicadangkan oleh kerajaan dan ianya dianggap bahaya, kenapa Ismail Sabri sendiri setuju memandangkan ia mungkin membahayakan jawatan PM beliau sendiri? Kat luaran boleh kata setuju, tapi kat dalam kabinet perasan tak mereka sukar untuk bersetuju definisi-definisi. Ini maknanya Kem Ismail Sabri, Kem Muhyiddin tidak setujulah. Dan sebab RUU tidak dibentangkan, sebab ada penentangan lah daripada pihak Perikatan Nasional, dan mungkin juga Kem Ismail Sabri. Kat luar boleh kata setuju. Saya setuju bahawa Akta Anti Lompat Parti perlu diadakan, tetapi itu tidak bermakna saya setuju dengan definisi-definisi yang ada. So itu adalah standard talk lah, it means nothing. Ya. Jadi yang saya lihat, RUU ni sedang dilengahkan berkemungkinan besar oleh Perikatan Nasional dan pihak-pihak dalam UMNO, menteri-menteri dalam UMNO yang tidak setuju dengan kluster mahkamah. Ya. Assalamualaikum, salam berbuka puasa. Ahmad Imran, salam kembali. Setuju penghujahan Akta Anti Lompat Parti Tuan, tidak setuju jika Akta RUU diluluskan. Ya, betul. Semakin parah, betul. Tuljah. Okey, Asma Laili, thank you RJ bagi pencerahan. Tadi saya tak faham. Ya, sama-sama. Ibrahim Muhammad, RUU ni cuma boneka sahaja, nak raya undi rakyat. Dulu sibuk dengan RUU. Tak Ibrahim, tak. Ini tak boleh raya undi rakyat. Macam mana nak yakinkan rakyat? RUU ni tidak ada kaitan langsung dengan tidak memberi satu penyelesaian kepada pengkhianatan yang berlaku di Langkah Sheraton. Pengkhianatan yang berlaku ketika Langkah Sheraton pokoknya adalah apabila sekumpulan ahli parlimen tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Nak kata PPBM keluar ke tak keluar, itu cerita lain, tapi pokoknya mereka tarik sokongan. Itu bukan lompat parti. Jadi ini helah untuk mengaburi mata rakyat. Sekarang anda tanya, jika RUU anti lompat parti diluluskan, adakah anda boleh menghalang satu parti daripada keluar daripada satu gabungan yang mentadbir? Tak boleh. Adakah anda boleh menghalang atau menghukum ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap Perdana Menteri? Tak boleh. Jadi nampak tak helah dia? Okay. So sandiwara Pakatan Harapan dengan kluster mahkamah ni, saya tak faham lah apa. Nampaknya mereka ni nak cetus PRU 15 cepat mungkin. So ini sejajarlah dengan perbincangan yang telah diadakan antara Kem Anwar dan Kem Zahid atau kluster mahkamah dari dulu lagi ke arah jajaran politik baru. Ya. So itulah penjelasan saya, dan kita pun nak membuka puasa. Jadi bagi mereka di YouTube yang menonton, teruskan bertanya soalan, sebab saya akan kumpul dan saya akan jawab dalam masa terdekat. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa ya, sebentar lagi rujuk kepada tajuk. Saya akan letak link berkaitan. Jadi Assalamualaikum, salam berbuka ya. Salam Malaysia, salam kuasa ketiga.